Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dan saat ini kita masih lagi dikurniakan nikmat olehnya, nikmat iman Islam, nikmat kehidupan, kesihatan, yang mana alhamdulillah masih lagi dapat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat fardu maghrib sebentar tadi, dan insya-Allah kita akan mengisi ruang masa maghrib isyak kita pada malam ini dengan tilawah membaca ayat suci Al-Quranul Karim, sambungan dari bacaan kita yang semalam. Dan malam ini kita akan menyambung pada muka surat yang ke-10, iaitu ayat yang ke-62 surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah malam ini kita akan membaca lagi dua muka surat, iaitu muka surat 10 dan muka surat yang ke-11. Maka kita dah separuh dari juzuk yang pertama. Dan seperti biasa, setelah kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim, kita akan meneliti beberapa ayat untuk hukum tajwid. Kemudian kita akan mengambil kefahaman tadabbur dari ayat, beberapa ayat yang kita baca untuk malam ini. Jadi insya-Allah kita akan membuka muka surat yang ke-10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat yang ke-10, ayat yang ke-62 surah Al-Baqarah. Jadi sebagai mukaddimah permulaan, kita mulakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita akan membuka muka surat yang ke-10, iaitulah ayat yang ke-62 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. Surat yang ke-11. Surat yang ke-11 ayat yang ke-70 surah Al-Baqarah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Telah pun kita membaca dua muka surat dari ayat suci Al-Quranul Karim, dari suratul Baqarah, muka surat yang ke-10 dan muka surat yang ke-11. Dan setelah itu kita akan memerhatikan hukum tajwid yang terkandung dan ayat yang kita baca sebentar tadi. Saya nak petik ayat yang ke-76, ayat yang terakhir yang kita baca sebentar tadi. Wa idza laqul ladzina amanu, terdapat apa hukum mad asli? Qalu amanna, panjang di sini bertemu dengan huruf mad. Waw mati bertemu dengan huruf mad dalam dua kalimah. Qalu satu kalimah, amanna kalimah yang kedua. Jadi mad, hukum dia mad jaiz munfasil, bacaan panjang sekadar 5 harakat. Kemudian pada kalimah amanna, nun yang bertasydid ini hukum dia wajibul gunnah, wajib dengan dua harakat. Baik, dalam bacaan kita sebentar tadi kita waqaf di sini, maka ia dibolehkan untuk waqaf di situ, kerana sempurna. Qalu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman. Kemudian boleh terus wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Baik, terdapat beberapa hukum mad asli. Wa idza khala ba'dhum ila, mimati bertemu dengan hamzah izhar syafawi jelas pada bacaan mimati. Ba'dhin qalu, tanwin bertemu dengan qaf, hukum dia ikhfa hakiki dengan bacaan di sini. Qalu atuhaddithunahum, waw mati bertemu dengan hamzah dua kalimah, hukum dia mad jaiz munfasil, bacaan panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Atuhaddithunahum bima, mimati bertemu dengan ba, ni hukum mimati. Mimati bertemu dengan ba, hukum dia ikhfa syafawi dengan bacaannya sekadar 2 harakat.
Kemudian bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Baik, panjang di sini hukum dia adalah mad lazim. Mad lazim kalimi kerana kalimah, liyuhajjukum kalimah. Musaqqal kerana ada syaddah sabdu. Hukum dia sama dengan surah Al-Baqarah, waladdallin. Hukum dia mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal tu berat kerana ada syaddah. Dia kena panjang dulu 6 harakat ni, kemudian baru masuk ke dalam syaddah jim ni. Liyuhajjukum bih. Baik, kemudian mim mati bertemu dengan ba, pertemuan antara kalimah dua ni. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Juga bacaan dengung 2 harakat. Ainda, nun mati bertemu dengan dal, ikhfa hakiki dengung juga di sini. Rabbikum, ada tanda waqaf jaiz, kita berhentilah di sini. Kemudian afala taqilun, kita waqaf di sini, maka hukum dia mad arid lisukun, boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi pada waqaf ya, kita sebutkan waqaf, kita waqaf pertama di sini amanna. Jadi sempurna di sini, maka ibtidak terus di sini. Kemudian kita bacalah dari sini sampai qalu atuhaddithunahum, kita waqaf pula di sini. Kita ibtidak, mula balik di sini ibtidak. Qalu atuhaddithunahum bima fatallahu alaikum liyuhajjukum bih. Kita boleh waqaf di sini atau tu sambung ke waqaf jaiz ni. Tapi kerana panjang pada mad lazim ni, kita boleh waqaf di sini. Kita waqaf di sini ibtidak kita liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Baik, kita ulang sekali lagi ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Demikian serba ringkas hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang ke-76 surah Al-Baqarah. Maka setelah itu kita nak melihat pada beberapa ayat untuk diambil kefahaman. Mudah-mudahan bertambah iman kita dengan kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim berserta dengan kefahaman ayat. Baik. Dalam kefahaman ayat yang kita baca 2 muka surat tadi, terdapat satu kisah yang kita nak sebutkan ya. Untuk kali ini, iaitulah kisah berlaku kematian dalam kalangan Bani Israel. Kematian itu disebabkan dengan pembunuhan ya. Iaitulah yang kita baca tadi pada ayat yang ke-67 ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka bertanya, iaitu kaum Nabi Musa Bani Israel, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Adakah
setelah mana Nabi Musa beritahu kepada kaumnya bahawa Allah perintah kepada kamu sembelih seekor lembu. Maka mereka pun respon, adakah ini sebagai ejekan kepada kami? Ya, kenapa? Kerana kisah dia berlaku pembunuhan. Kemudian mereka tidak dapat mengenal pasti siapa yang melakukan pembunuhan, maka mereka pergi kepada Nabi Musa alaihissalam agar minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa ni minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah beritahu siapa yang melakukan pembunuhan tu. Maka setelah mereka minta kepada Nabi Musa untuk minta kepada Allah agar Allah beritahu, maka datang perintah Allah suruh antadbahu baqarah, sembelih lembu. Jadi depa respon, adakah ini sebagai ejekan kepada kami? Kami nak minta agar diberitahu siapa yang melakukan pembunuhan, kenapa nak suruh sembelih lembu? Tu. Maka Nabi Musa jawab di hujung ayat ni, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dia yang Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak masuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Orang yang melakukan huzuan ataupun ejek-ejekan ni tergolong dalam golongan yang jahil, yang bodoh. Sebab itu kita tak boleh nak mengejek orang. Ya. Kerana pastinya pertama dengan mengejek ni orang yang diejek itu akan terasa terhina, terasa sedih, sakit hati dia. Baik. Jadi Nabi Musa kata sebagai menjawab bahawa ni bukan ejekan, ini benar perintah datang daripada Allah agar sembelih lembu. Jadi mereka pun tertanya-tanya kenapa nak sembelih lembu, kan? Sedangkan permintaan mereka nak tahu siapa yang melakukan pembunuhan. Maka tak apalah, mereka pun akur dengan arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mencari lembu, nak sembelih lembu. Baik, berlakulah pertanyaan demi pertanyaan tentang lembu ni pula. Allah rakamkan dalam ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka bertanya, ya, bila mana mari suruh sembelih lembu, maka mereka bertanyalah lembu macam mana, kan? Lembu tu bagaimana sifat dia. Kemudian mari tanya bagaimana warna dia. Pertama, mari dulu ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Maka mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu. Supaya Allah terangkan bagaimana lembu nak cari ni, lembu betina nak cari ni. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Maka Nabi Musa menjawab, dia yakni Allah berfirman bahawa lembu betina itu tidak tua dan tidak muda. Tua pun tidak, muda pun tidak, makna matanglah. Lembu yang bahasa kita nak sebut cukup umur. Kalau lembu cukup umur 2 tahun. Kalau lembu tua berapa tahun? 4 tahun ke 3 tahun ke 4 tahun ke contoh. Lembu muda setahun. Makna lembu yang disebutkan la faridun wala bikrun, tidak tua dan juga tidak muda sangat, iaitu lembu cukup umur lah. Lembu yang sesuai nak disembelih tu. Sesuai untuk sembelih, ya, kalau kita syariat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu kurban dan akikah, iaitu lembu yang cukup umur, binatang al-an'am ya cukup umur. Kalau lembu cukup umur 2 tahun. Kalau kata tadi tidak tua ni kita kata 4 tahun ke. Lembu tu umur 4 tahun tua dah lah. Atau lembu muda, lembu tu umur setahun ke 10 bulan ke, kan? Boleh jadi lembu tu besar dah, lembu jenis besar, kan? Lembu yang Australia hak import besar tu, setahun besar dah kalau lembu tu. Lembu tu setahun besar dah banding dengan lembu kampung kita ni, kan? Tetapi tak cukup umur lagi. Baik. Jadi kemudian yang pertama iaitu sifat lembu tu tidak tua juga tidak muda. Makna lembu yang matang lah, sesuai untuk disembelih. Baik. Kemudian baina dzalik, mana antara tua dengan muda, pertengahan lah, matang. Tidak tua dan tidak muda tapi pertengahan antara itu. Fafa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maka buatlah
Cari lembu betina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak tua tidak muda, bahasa kita sebut tadi, cukup umur. Cari lembu cukup umur, betina cukup umur, cari. Dapat, sembelih. Tu perintah. Fafa'alu, maka buatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Baik. Tapi datang ayat 69, masih lagi Bani Israel bertanya, minta apa itu, bertanyakan bagaimana pula warna. Ya, kalau menurut pada tafsir, umpamanya tafsir Nurul Ihsan disebutkan bahawa sepatutnya ayat 68 tu Allah beritakan fafa'alu ma tu'marun, maka laksanakanlah, buatlah olehmu apa yang diperintahkan kepadamu. Sepatutnya dia pergi carilah, dia pergi cari lembu betina, umur tadi itu tidak tua tidak muda, pertengahan. Dapatlah lembu bagaimana pun, warna apa pun, apa bentuk dia pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil sembelih. Makna mudah asal dia. Tetapi masih lagi dipertanyakan. Tanya mari ayat 69, tanya mari warna pula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya, ma launuha. Mari tanya pula warna apa pula lembu tu. Kan lembu ni kan macam-macam juga warna, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna perang. Nah, ada warna celoreng, warna tampung, ada putih, ada hitam, campur-campur. Tu. Jadi kerana dipertanyakan lagi, jadi menyebabkan sukarlah. Maka dijawab juga, bila tanya dijawablah. Maka dijawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Warna apa lembu ni? Qala innahu, dia Nabi Musa menjawab, dia yakni Allah berfirman bahawa sapi lembu betina itu adalah lembu betina yang kuning, warna safra, warna kuning. Warna kuning muda, kuning. Warna kuning kan? Dia ada warna putih, ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna kuning kan. Baik. Faqi'un launuha, dan bukan setakat tu, mari hujung ayat ni, faqi'un launuha tasurrun nazirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Warna kuning ni, kuning nak sebut kuning bagaimana? Kuning ni kuning keemasan lah. Kuning, warna kuning emas kan. Tu. Jadi bila orang tengok ke lembu ni, tasurrun nazirin, tertarik, seronok. Menyenangkan orang yang memandangnya, seronok tengok ke lembu tu. Nak sebut ke mana, comel lah lembu tu, warna dengan warna tadi, kuning tadi ni, menyebabkan orang tertarik untuk melihat lembu tersebut. Baik, datang ayat 69 ni, maka jadi susahlah sikit. Tu nak cari lembu susah. Asalnya mudah, fafa'alu ma tu'marun ayat 68, tapi ditanya pula mari warna. Asalnya fafa'alu ma tu'marun, cukup sekadar tu, bagaimana disebut dalam tafsir Nurul Ihsan, sepatutnya mereka pergi carilah lembu betina tu, umur lebih kurang dalam 2 tahun, sembelih. Warna apa pun tak apa. Kerana ditanya, maka menyebabkan jadi susah, jadi payah. Kerana nak cari lembu warna kuning, payah nak cari lembu. Baik. Dan bukan setakat tu, mari lagi pertanyaan ayat 70, mari pertanyaan yang ketiga. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Mari tanya lagi ni, kami sama ni, tashabaha alaina, berlaku kesamaran atas kami. Wahai mudah je lembu ni nak sama aku mana, pasal lembu tu kita kenal dah lembu kan. Kalau mari tadi apa yang disebut tidak tua dan tidak muda kan. Farid la faridun wala bikrun, tidak tua tidak muda, cukup umur. Cari ya, sembelihlah. Tapi kerana mari tanya warna kuning, jadi samalah ni. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhan untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu. Innal baqara tashabaha alaina, kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami. Kami masih lagi sama. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan jika Allah menghendaki, nescaya kami mendapat petunjuk. Inna insya'allahu lamuhtadun. Baik, datang ayat 71 jawapan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul ardha wa la taskil hartha. Dia Nabi Allah Musa menjawab, dia yakni Allah berfirman, lembu itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Lembu ni lembu tak digunakan untuk membajak tanah. Pertama,
tusirul arda wala taskil hartha. Satu, tidak membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Dua situ. Kemudian mari pula musallamah, sihat, la syiyata fiha, dan tanpa ada belang. Sihat dan tidak berbelang, tanpa belang. Itu apa tu? Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Maka Bani Israel kata, ni barulah kami, Allah Masya Muhammad disebutkan kami jelas dah. Jelas, baru kami faham, baru kami jelas, oh sebenar lagu ni lembu nak kami nak cari. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu. Wa ma kadu yaf'alun, mereka tu hampir untuk tidak buat. Kenapa? Disebut dalam tafsir, umpamanya Nurul Ihsan, bahawa nak cari lembu tu susahlah. Kerana lembu yang tadi tasurun nazirin, lembu yang tidak digunakan untuk membacak, untuk mengairi tanaman, payah. Tapi kerana Allah berkehendak nak bagi jumpa juga, jumpalah kerana dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lembu itu dibeli dengan seorang pemuda. Lembu itu milik seorang pemuda yang miskin, yang berbakti kepada ibunya. Maka bayaran tu sepenuh kulit dengan harga mahal lah lembu tu kan. Kerana lembu tu lembu yang susah nak dapat, kerana lembu tu lembu yang disayangi kan. Lembu yang tidak digunakan untuk membacak, tidak digunakan untuk mengairi tanaman. Maka lembu ni lembu yang limited dan special. Jadi harga pun special dan limited kan. Samalah binatang-binatang ni kan, lebih lagi hak pets lah, binatang peliharaan. Bila mana dia special, limited, maka harga dia tak samalah dengan jenis binatang yang sama tapi tidak special dan tidak limited. Baik, kita teruskan. Fadhabahu ma kadu yaf'alun. Maka depa melehlah, bertemu tadi kita sebut lembu yang dimiliki oleh seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya dengan harga lembu tu sepenuh kulit lembu tu harga mah. Nilai yang tinggilah. Baik, sebagai balasan ataupun ganjaran kepada anak yang soleh berbakti kepada ibu tadi itu, dengan Allah melalui proses tadilah kan, pembelian lembu tadi. Baik, wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha. Maka mari tanya pula, lembu tadi nak sembelih untuk tujuan apa? Baik. Kemudian dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tapi Allah menyikatkan apa yang kamu sembunyikan. Dalam pembunuhan itu benarlah ada yang disembunyikan, tetapi dengan izin dan kehendak Allah, Allah menyingkapkan. Maksudnya Allah membuka kan? Membuka perlakuan jenayah tersebut, siapa yang membunuh, dengan pelbagai cara lah, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan dia bagaimana? Dengan sembelih lembu, ambil bahagian daripada lembu, disebut ayat 73. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Allah akan berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian dari lembu itu. Baik. Bi ba'dihha, bahagian daripada lembu. Mana lembu disembelih, kemudian lembu itu bukan dibuang lah, dibuat kenduri lah, makan. Tetapi ambil bahagian mana? Ada dua riwayat. Dalam tafsir sebut, mari, ada dua riwayat. Satu ekor lembu, yang kedua lidah lembu. Lidah dia panjang juga kan. Benarlah hak boleh keluar ni pendek, tapi ada dalam panjang juga, bolehlah nak libah kepada orang. Jadi dua riwayat, satu ekor, satu lagi lidah. Tak apalah mana satu. Jadi ambil bahagian itu, kita katakan ekor contoh. Ambil ekor, dipukul kepada si mati. Pukul dengan ekor tadi tu si mati, pukul. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dengan izin Allah, pukul kepada si mati tu bangun. Baik.
Kemudian dia menceritakan siapa yang melakukan pembunuhan. Kemudian riwayat, siapa yang melakukan pembunuhan? Tidak lain dan tidak bukan waris dia, iaitu anak penakan, anak ponakan ataupun anak saudara lah, anak saudara dia. Yang mana anak saudara ini seorang yang fakir, yang tidak ada tak ada ayah, tak ada mak, tak ada anak-anak yatim. Yang mana Allahumma salli ala Muhammad, bapa saudara inilah yang merupakan dia ni adalah waris kepada bapa saudara ni. Bapa saudara dia ni kaya. Kaya, tapi anak saudara dia fakir. Yang sepatutnya dia memberi pembelaan, bantuan kepada anak saudara yang fakir. Jadi anak saudara yang fakir ni, yang miskin ni, tahulah bahawa dia bila mana bapa saudara dia mati, dia yang akan menjadi ahli waris yang menerima harta pusaka daripada bapa saudara ni. Jadi awal ni kita sebut menurut riwayat bahawa dia tunggulah bapa saudara mati, kerana harta saudara dia akan dapat. Tapi kerana tidak sabar, biasalah dengan harta kan, kerana dia miskin, ujian dengan miskin kan adalah faqru an yakuna kufran. Terkadang orang fakir akan menjadi mudah menjadi kufur. Terkadang orang yang fakir ni dia boleh jadi kufur, kerana boleh jadi awal tu ialah sabar, redha, tapi lama-lama dia tengok orang lain kaya, dia tidak kita sebut putus asa dengan rahmat Allah, ya. Menyalahkan takdir dan sebagainya, wal iyadu billah. Maka demikian juga kepada pemuda ni, ya, kalah dengan tuntutan harta kekayaan. Jadi berkehendak agar nak dapat cepat. Jadi nak dapat cepat tak lain dan tak bukanlah dengan syarat bapa saudara dia mati. Baik, jadi dia bunuhlah bapa saudara itu, kisah dia. Jadi kisah ini Allah rakamkan dalam Al-Quran sebagai jalan kepada kita bahawa Allah mudah saja bagi Allah nak menghidupkan, nak mematikan. Ya, tadi mati, kemudian dengan izin Allah melalui jalan ekornya lembu, asbablah jalan, wasilah jalan untuk Allah hidupkan. Sebenarnya mudah saja bagi Allah nak menghidupkan, tapi itu sebagai jalan untuk Allah nak tunjuk kepada khususnya Bani Israel, muslimin muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Sekadar itu untuk malam ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.